Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Thank you kepada semua yang telah menyokong channelku so that channelku ni boleh grow lagi dekat YouTube. I really appreciate support guys. Teruskan lagi sokongan korang. Okay guys, kisah yang aku nak sampaikan dekat korang hari ni, dia lebih kepada berita guys. Okay, berita yang telah terjadi dekat sesebuah keluarga tau. Okay, and aku boleh katakanlah kejadian ini kan agak geri guys. Agak ngeri guys. Okay, sebab dia ada sedikit pertelingkahan antara suami dan isteri. And dia punya ending tu memang tak manis guys. Okay, so tanpa muasa lagi, macam biasa, nama aku Nas. Dan I am your true crime storyteller. Let's go. Okay guys, kisah ni kan ataupun berita yang aku nak sampaikan dengan korang ni kan, dia melibatkan sesebuah keluarga tau. Okay, di mana suami isteri ni kan dia ada bergaduh tau. So suspek dia yang bernama Teresa Perich yang berumur 46 tahun dipercayai telah memberikan dadah kepada suaminya yang bernama Sergeant Perich yang berumur 42 tahun sebelum si Teresa ni memotong dan juga merebus anggota badannya di dalam kuali yang besar. Aku rasa dia ni nak buat kenduri lah Gila bye. Jadi berkenaan dengan pembunuhan ngeri itu, ia telah berlaku di rumah mereka di sebuah bandar di Perich pada 10 Mei tahun 2022. Baru lagi guys. Okay, so ni is very updated punya news tau yang aku dapat tau. And bila aku baca pasal kisah ni kan, aku macam aku terkejut gila tau. Dan yang paling kesian lah bagi aku dengan kejadian ini kan, anak kepada Teresa dan juga Sergeant ini, dia berada dalam ketakutan tau apabila bapa tiri dia telah dibunuh dengan kejam oleh isterinya. Okay, so macam aku cakap lah, bapa tiri okay, ada sedikit info lah pasal anak diorang ni Anak diorang ni umur dia lingkungan dalam remaja lah aku rasa 13 ke 19 tahun macam tu tau. Dan nama anak diorang ni kan hanya dikenali sebagai DLJ. Okay, so jadi si DLJ ni dia ada menerangkan lah bahawa memang betul bapa tiri dia telah diberikan dadah oleh ibunya sebelum dibunuh dengan kejam. Okay, tetapi dia ada cakap lah sebelum bapa tiri dia ni mati dibunuh, bapa dia ni sempat untuk merangkak ke ruang tamu dalam rumah mereka tau. Okey, dia dah mungkin dalam keadaan kecederaan yang teruk lah. Okey, mungkin dah kena pukul dengan bini dia ke apa kan. Okey, so sambil dia merangkak ke dalam ruang tamu tu untuk menyelamatkan diri, isteri dia sempat untuk menetaknya dengan pisau guys. Dan itu adalah keterangan yang telah diberikan oleh anak mereka yang bernama DLJ. Dan satu lagi info berkenaan dengan si DLJ ni, dia adalah anak Teresa semasa perkahwinan dia yang sebelum ini. So basically case ni kan dia telah terjadi kat rumah diorang tau. Okay, so pada time tu apabila si DLJ ni dia menjadi saksi lah melihat bapa tiri ni kena bunuh dengan teruk, dia melarikan diri tau. Okey, tetapi dia bukan melarikan diri buta-buta tau. Okey, sebab dia ada seorang adik. Okey, so dia fikir dia nak selamatkan adik dia sebelum dia risaulah takut apa-apa akan terjadi ke apa kan. Okey, and pada time tu kemungkinan besar adik dia tu ada dekat luar rumah tau. Okey, so si DLJ ni dia keluar rumah untuk menyelamatkan adiknya. Tetapi sewaktu dia keluar je rumah dia tu, dia terdengar bunyi chainsaw ataupun gergaji mesin daripada dalam rumah dia itu. Jadi berkenaan dengan pembunuhan ini kan, macam aku cakap tadi lah, yang si Sergeant ni dia punya anggota badan telah dipotong oleh isteri dia. Jadi kaedah yang telah digunakan oleh isteri dia itu adalah menggunakan chainsaw ataupun gergaji mesin dan of course pisau, di mana ia telah menetaknya semasa dia hendak membunuh Sergeant. Baik, aku gila kejam guys. Okay, aku pun jam lah, tiba-tiba kan member boleh simpan chainsaw dekat dalam rumah kan. Mungkin lah dia nak potong pokok ke apa kat rumah kan. Okay, tetapi dia telah menggunakan chainsaw untuk memotong tubuh badan suami dia. Mental. Jadi kita balik kepada si DLJ apabila dia telah keluar rumah untuk selamatkan adik dia. Okay, pada time tu kan dia dengar bunyi chainsaw kan. Okay, and itu telah menarik perhatian si DLJ untuk patah balik ke rumah dia tau. Okay, so basically at the same time mungkin mak dia risau tau, tak ke mana pergi anak dia kan. And anak ni juga ada mengunggut kepada mak dia yang dia akan membuat laporan kepada pihak polis. And pada time tu Teresa dia finally membenarkan anak-anak dia itu untuk masuk balik ke rumah. Jadi bila Teresa telah memanggil DLJ dan juga adik dia untuk masuk ke dalam rumah balik, pada time itulah
mereka telah melihat tubuh badan bapa tiri dia bergelimpangan di dalam rumah selepas telah dipotong oleh Teresa. Dan lagi satu benda yang agak sick lah untuk Teresa ni okey, sebab anak dia tu kan, dia juga ada memberitahu bahawa yang mak dia ni pernah cakap yang dia memang nak bunuh suaminya itu, walaupun sudah banyak kali DLJ merayu so that mak dia takkan berbuat demikian. Tetapi benda dah jadi kan, kesian lah dekat si DLJ ni Dan juga terdapatlah beberapa info lah, okey, beberapa info daripada jiran-jiran dekat rumah mereka itu. Okey, jiran-jiran dia cakap kan, pasangan suami isteri ni kan, diorang ni memang selalu bergaduh guys, asyik bertekak, berkelahi dia kerja tau. Okey, and the main reason why diorang asyik berkelahi kan adalah sebab cemburu. Cemburu dan juga sifat kemalasan yang didakwa ke atas surgeon. Basically si Teresa dia kata yang si surgeon ni pemalas punya lelaki kan. Okay, so dia jadi marah tau. Okay, tapi marah pun sampai membunuh bagi aku, which is tak patut lah. Okay, dan terdapat juga satu masa ni kan, ni mental si Teresa ni kan, dia pernah membakar katil guys, membakar katil semasa surgeon masih lagi sedang tidur. Kejam betul lah. Okey, benda boleh bincang kan, apa pasal nak ada sifat-sifat kekejaman ni kan, betul tak? Dan pasangan itu juga telah dilaporkan mereka telah berkahwin untuk selama 2 tahun. Tetapi untuk surgeon ni, dia banyak menghabiskan masa dalam tahanan apabila dia telah dilaporkan oleh isterinya kepada pihak polis. Dan untuk si surgeon ni pula, dia dilaporkan dia telah dilarang untuk mendekati isterinya semasa waktu kejadian. Bagaimanapun, pasangan suami isteri ni, mereka telah melanggar segala perintah undang-undang yang telah diberikan kepada mereka. Penduduk tempatan juga telah melaporkan bahawa pasangan suami isteri ni kan, mereka kerap untuk berpisah dan juga kembali bersama. Dan untuk Teresa ni pula kan, dia ni dikatakan dia mempunyai 4 orang anak daripada 4 perkahwinan yang berbeza. Dan tak ada seorang pun anak dia itu adalah milik surgeon. Itu apa yang telah dilaporkan berkenaan dengan Teresa. Dan satu lagi info lah berkenaan dengan untuk pasangan suami isteri ni kan, mereka ni telah dilaporkan menggunakan ubat untuk mengatasi masalah mental yang tidak dinyatakan. Dan jiran mereka juga ada mendakwa bahawa si Teresa ni, dia juga ada menggunakan dadah. Jadi selepas apa yang telah terjadi kepada si surgeon ni, definitely laporan pihak polis telah dilakukan, and obviously aku rasa anak dia DLJ yang telah melaporkan kepada pihak polis. Jadi apabila pihak polis telah sampai ke rumah mereka, which pada time tu kan, bila polis sampai dekat rumah diorang tu, rumah diorang tu dipenuhi dengan darah guys. Okay, and time tu Teresa berada dekat tempat kejadian. Teresa telah ditangkap oleh pihak polis kerana dia disyaki atas kesalahan membunuh. Dan satu lagi info lah berkenaan dengan pembunuhan ni kan. Kan aku mention dekat korang yang badan si surgeon ni telah dipotong-potong oleh isteri dia itu. Tetapi ada satu benda yang agak mengganggu sikit lah aku rasa sebab aku tak boleh imagine baik. Okay, si Teresa ni of course lah dia dah potong dia punya tubuh badan, mungkin tangan, kaki, dia punya pinggul ke apa kan. Okay, tetapi dia juga memotong buah kemaluan surgeon guys. Okay, basically dia punya buah zakar lah. Okay, dia potong buah zakar si surgeon ni and then dia merebus dia guys. Aku tak tahu dia nak buat apa lah. Okay, mungkin dia nak hapuskan bukti ke apa kan. Okay, aku jam kalau dia buat kenduri bye. Okay, so bagi aku it is very very mental lah, and dia punya reason why dia buat benda-benda ni kan, macam dia cakap dekat DLJ yang dia memang nak bunuh si surgeon ni disebabkan surgeon ni mempunyai sifat yang malas tau. Okay, memang fine lah, memang okay lah dia ada sifat malas ke apa kan, tapi benda boleh bincangkan elok kot. Okay, and tak perlu untuk sampai memotong buah zakar member kan. Aku tak boleh brain lah guys si Teresa ni Dan mungkin jugalah okay, ia adalah influence ataupun side effect daripada ubat dan juga dadah yang telah diambil oleh mereka yang telah membawa kepada kejadian yang ngeri ini guys. Okay, so bagi aku ini adalah satu kes yang agak ngeri gila guys. Okay, and aku tak tahulah macam mana si DLJ ni nak meneruskan kehidupannya selepas dia telah menyaksikan bapa tiri dia telah dibunuh dengan kejam oleh mak dia sendiri. Jadi sampai di sini sajalah yang aku boleh sampaikan kepada korang tentang berita true crime hari ini guys, and aku harap korang enjoy dengan konten aku hari ini. Aku dah minta maaf atas segala kekurangan. I look forward for the next content for you guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan juga komen.
As always guys, never stop creating. I will see you in the next premiere. Stay safe, stay healthy guys. Assalamualaikum. Bye bye.